dia ke jalan Allah ialah sabar. Hendaklah dia bersabar demi meneruskan perjuangan untuk membela Islam. Segala kelebihan yang Allah berikan pada Adam ni akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tak cukup ke kau buat bapak aku macam ni? Kau sihir dia sampai dia sakit. Lebih baik kau ambil darah aku untuk kau puas. Sesungguhnya mereka orang yang sesat, jauh dari petunjuk. Bagaimana kamu solat nanti? Mahkamah Mahsyar menantikan malam di hadapan Allah pada hari kiamat. Haza Fir'aun, hazihi ummah. Astaghfirullah. Buat review sikit tentang satu movie yang aku pilih ni yang bertajuk Munafik 2. Cerita ni orang kata memang seram gila, memang betul seram. Tapi yang bestnya dia ada scene-scene yang yang Islamik tau. Scene-scene yang Islamik yang boleh memberi kesedaran kepada umat Islam tentang kebaikan atau kelebihan dalam Islam dan apa keburukannya kalau kita melanggar perintah Allah. Cerita ni diterbitkan pada tahun 2018 oleh Scope Production atas arahan daripada Syamsul Yusof. Syamsul Yusof ni lah dia yang jadi pengarah dan dia ialah yang menjadi watak utama dalam Munafik 2 ni. Okey baik, ceritanya bermula tentang seorang ustaz yang pakar dalam perubatan Islam. Ni cerita ni sinambungan daripada Munafik pertama lah, yang Ustaz Adam. Kenal Ustaz Adam yang jadi watak utama dalam cerita Munafik ni. Jadi Ustaz Adam ni dia kehilangan isterinya. Jadi dalam Munafik 2 ni dia menjadi lebih tawaduk dan lebih menguatkan dirinya untuk dalam perubatan Islam ni. Jadi dia kuatkan lah dalaman dia, dia belajar ilmu agama, dia bagi ceramah, macam itu. Jadi ceritanya bermula dekat satu kampung ni ada seorang perempuan yang bernama Sakinah. Ayahnya telah sakit misteri yang apa orang kata memang tak tahulah sakit sebab apa. Tapi setelah diketahui oleh Sakinah, rupanya ayah si Sakinah ni, Imam Malik tu, telah terkena sihir daripada seorang ketua ajaran sesat, iaitu Abu Jah. Abu Jah ni membawa satu ajaran yang sesat lah dekat kampung si Sakinah ni, kampung mereka ni lah. Pada asalnya kampung ni orangnya semua baik-baik, tapi disebabkan Abu Jah ni dia ramai sangat puak-puak dia yang membawa ajaran sesat dekat kampung tu. Jadi kampung tu terus rosak. Jadinya setelah Sakinah tahu yang ayahnya disihir, dia panggil lah Ustaz Adam untuk datang ke kampung tersebut. Walaupun Ustaz Adam ni pada mulanya memang berat nak terima dan dapat tentangan daripada keluarganya sendiri, kan, kita tahu. Lepas tu Ustaz Adam datang ke sana tu, si Abu Jah ni tentang Ustaz Adam. Dia melawan Ustaz Adam sebab apa? Si Abu Jah ni dia tak suka ajaran Islam lah datang ke kampung dia. Jadi dia tentang lah. Sebab apa? Dia kata macam ajaran Islam tu tak betul, tak berlandaskan Al-Quran dan hadis, tak berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Dia macam menyalahkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Ustaz Adam ni. Jadinya Ustaz Adam ni telah mendapat banyak sangat ujian bila dia sampai kampung tu. Dengan ujiannya diusik oleh syaitan dan iblis, jin-jin, dan diterima, dan dia ni jugalah terima tentangan sampai diseksa oleh Abu Jah dan sampai digantung. Macam kita tahu akhirannya digantung. Dan akhirnya sekali balasan Abu Jah yang membuat Ustaz Adam diseksa begitu, Allah beri cash. Allah beri cash lah Abu Jah ni azab dekat situ juga sampai dia terbakar lah apa semua. Okey baik, pengajaran yang saya dapat dalam cerita movie ni, cerita Munafik 2 ni,
kita sebagai umat Islam kena terapkan nilai Islam tu dalam diri kita, dalam hati kita, supaya kita dapat mengamalkan nilai-nilai Islam tersebut dalam kehidupan. Kita tak naklah kita ni menjadi asbab orang lain pandang buruk terhadap agama Islam. Walaupun sebenarnya kita ni bukan betul-betul lah, contoh ada satu macam yang tadi tu, Abu Jah tadi tu, walaupun orang nampak dia ni berjubah, orang akan anggap dia ni Islam, tapi padahal dalam pandangan mata kita ni, dia ni ialah ajaran sesat. Jadi yang terkena, yang terjejas sekali ialah umat Islam. Jadi kita kena buatlah nilai-nilai murni dalam Islam, supaya kita cantikkan lagi imej Islam di pandangan mata manusia-manusia yang di luar sana lah. Itu sajalah review tentang Munafik 2 yang saya pilih tadi tu. Okay, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bersempena dengan hashtag Marsah Review Movie, so hari ni aku nak review sebuah filem yang bertajuk Searching. Jadi filem Searching ni merupakan sebuah filem yang diterbitkan pada tahun 2018, di mana filem ini bergenrakan thriller drama, tapi dia tak seram macam cerita hantu lah. Bukan cerita hantu, tapi dia banyak unsur-unsur suspend. So untuk korang yang minat cerita-cerita yang banyak suspend ni, so korang kena tengok lah. Maybe ada yang dah tengok, maybe ada yang tak tengok. Jadi filem ini berkisahkan tentang seorang bapa yang mempunyai seorang anak perempuan dan merupakan anak tunggal, dan lelaki ini telah kehilangan isterinya kerana isterinya menghadapi penyakit kanser. Jadi turning point dalam cerita ni adalah apabila anak dia ni hilang. Ada satu momen tu anak dia cuba call bapak dia, itu pukul 3 pagi, dan bapak dia tak dapat nak jawab call tu sebab bapak dia tidur, so tak dapat jawab call. So the next day bapak dia perasan lah dengan ada call. So bapak dia cuba call balik anak dia, tapi tak dapat. Dan dari situ bapak dia perasan lah yang anak dia ni tak balik, dan bapak dia ni percaya yang anak dia ni dah hilang. So bapak dia ni pun buat report polis, dan ada seorang detektif yang volunteer nak settlekan kes anak dia ni. So kenapa detektif tu volunteer nak settlekan kes ni? Korang kena tengok. Jadi filem ni dia nak kisahkan tentang bapak dia, macam mana bapak dia ni nak cari anak dia. So bapak dia ni memang effort gila lah cari anak dia. Geledah laptop anak dia, buka Facebook, cari member lama, cari kontak-kontak terdekat lah. Bapak dia ni cari balik anak dia sampai dapat. Soalannya, adakah bapak dia dapat jumpa anak dia? Korang kena tengok. Jadi apa yang menarik dalam cerita ni, sebab filem ni dia rare dari filem yang lain, sebab dia menggunakan view desktop view. Maksudnya bila korang tengok cerita ni, umpama korang hadap laptop korang hadap screen desktop, and benda tu buatkan kita rasa dekat lah. Kita rasa macam kita ni in character. Dan dia menggunakan pendekatan seperti Skype, YouTube, Facebook dan macam-macam social media yang lain. So membuatkan kita rasa dekat dengan cerita ni, umpama kita sendiri yang sedang menghadapi situasi itulah. So cakap pasal plot twist dalam cerita ni memang banyak. Tak adalah banyak, tapi of course lah ada. So pengajaran yang kita dapat ambil dari filem ni ialah dari nilai kekeluargaan itu sendiri, di mana kita dapat lihat bila bapak dia tu cuba cari maklumat tentang anak dia, kontak terdekat anak dia. So dari situ bapak dia sedar bahawa bapak dia ni tak mengenali sangat anak dia. So dari situ bapak dia menyesal sebab kehilangan anak dia. Nak menyesal pun tak guna kan, sebab dia hilang. So dia kena juga cari. Dan pengajaran seterusnya ialah kita janganlah mudah mempercayai orang lain. Macam sekarang kita mudah terdedah dengan macam-macam. So bila terdedah macam-macam ni, mudah untuk kita percaya kat apa-apa kan. Tapi sekarang ada scammer macam-macam. So kita janganlah mudah terpedaya. So bila kita dapat sebuah maklumat tu, kita kenalah kaji dulu. Kita kena make sure benda tu betul lah, baru kita boleh share and kena pastikan sumbernya sahih. Sekian saja dari aku. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tapi malah menjadi negeri jajah. Kalau saja umat Islam bersatu, hal ini tidak akan terjadi. Ingat ya nak ya, perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki. Menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak Kesalahan Kiai. Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Mereka nggak mengira kalau pesantren desa seperti Tebuireng ini yang ikut cukup banyak. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa kita buka. Allahu Akbar! Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja, asalkan Belanda pergi dari sini. Siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar, merdeka! Assalamualaikum. Hai, hari ini aku nak buat satu movie review tentang sebuah cerita yang diterbangkan ke negara sebelah, iaitu negara Indonesia. Cerita ini diterbitkan pada tahun 2013 arahan Rako Prijanto. Cerita ini namanya Sang Kiai. Cerita ini mengisahkan tentang sebuah perkampungan yang mana dalam kampung itu ada satu madrasah yang nama madrasahnya Madrasah Pesantren Tebuireng yang diketuai oleh seorang mudir yang bernama Sang Kiai Hashim Asy'ari. Beliau ini kawan-kawan mempunyai kealiman yang tinggi dalam ilmu agama. Tidak pada itu juga, beliau ini mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi dan mempunyai semangat cinta kepada negaranya. Pada satu ketika, tentera Jepun menyelinap masuk dan ingin menjajah negara Indonesia. Mereka ini iaitu tentera Jepun menyerang pesantren itu dan mengambil bahan-bahan mentah yang terdapat di situ dan juga menculik Sang Kiai Hashim ini sebagai bahan tebusan. Jadi kalau kita fikirkan, adakah Sang Kiai ini berjaya membebaskan tanah jajahan Indonesia daripada cengkaman Jepun? Jika kalian boleh lihat sepenuhnya di YouTube, sangat menarik. Silakan. Empat pengajaran yang aku dapat daripada kisah ini adalah yang pertama, mempunyai semangat cinta dan hikmah dalam agama. Sebagaimana yang tunjukkan oleh anak Kiai, mereka ini begitu rajin dan semangat dalam agama. Sebagai seorang muslim biasa, kita perlu menambahkan pengetahuan agama sebagaimana ada dalam kita wajib penting. Perlu kita belajar agama ini ilmu, hormat dan sayang kepada Muslim. Mereka ini betul sayang dengan Kiai sehingga kan tak nak lepaskan Kiai ke tangan orang Jepun. Yang ketiga, mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi dalam diri kita. Ini merupakan sangat penting sebagai elemen sebagai seorang rakyat di negara kita ini, kerana tanda kita berbakti kepada negara adalah kita kena cinta kepada negara kita sendiri. Kalau kita tak cinta kepada negara, maka tak akan wujudlah negara ini. Yang keempat, iaitu jangan pecah belah, kerana dalam kesatuan Islam perlunya kita merapatkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Jika kita berpecah, maka kita tidak ada kekuatan. Jika kita kekuatan, maka akan lahirnya kelemahan, dan bila kita ada kelemahan, maka orang
معشر الشباب